tak sabar nak tunggu SPRM buka kertas siasatan Jana Wibawa 2. Memang pun saudara. Kerana saya lihat sekarang ni, terus terang saya katakan saudara, apabila pihak-pihak ini seperti macam mana Ketua Pemuda Parti Bersatu, dia mengalihkan isu Jana Wibawa ni seolah-olah mau dialihkan tentang kononnya pembatalan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Saya dengar tadi ada satu laman media sosial yang mengatakan seolah-olah kerajaan hari ini nak melingkupkan Yayasan Al-Bukhari apabila pengecualian cukai dan sebagainya persoalan. Maka ini akan dijadikanlah bahawa syarikat ini yayasan yang meletakkan pembelaan syarikat Melayu Islam. Jadi isu-isu inilah dijadikan modal politik untuk mengalihkan pandangan warga terhadap Jana Wibawa. Sedangkan Jana Wibawa ni saudara, ini bukan sikit-sikit. Ini bukan isu kaleng-kaleng saudara. Jana Wibawa ini melibatkan ramai pak-pak menteri, dan saya melihat seolah-olah ia seperti lubuk untuk mengaut keuntungan. Kita menantikanlah supaya siasatan, kerana jumlah yang diberitakan berbilion, bukan sedikit. So Saudara Azminuddin, mudah-mudahan dan insya-Allah saya yakin SPRM akan pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka untuk melaksanakan pembongkaran. Itu baru Jana Wibawa saudara. Ni bulan-bulan puasa ni saudara. Terima kasih Saudara Mat Semana, gunakanlah bahasa harmonis. Kan molek, tak gitu, betul saudara. Saudara Azminuddin dia kata beliau tak sabar nak tengok Dr. Najib dibebaskan. Ini semua terpulang pada bidang perundangan. Kita jangan mengatasi mahkamah saudara. Kita tunggu, kita warga cinta damai. Kita yakin bahawa sekarang ini negara kita akan menegakkan kembali negara kita ini sebagai negara hukum yang tidak lagi mengamalkan undang-undang rimba. Itu keadaan saudara. Dalam cuma menyentuh tentang Jana Wibawa ni, persoalan saya satu saja. Saya tidak boleh menerima apabila adanya tangan-tangan gaib yang bersikap khianat. Projek itu sepatutnya diberi memang khusus diwujudkan 72 bilion, tak silap saya. Itu yang dengarlah kenyataannya. Kalau begitu banyak peruntukannya yang sepatutnya diberi kepada syarikat Bumiputera. Alasannya kerana syarikat Bumiputera ini bakal gulung tikar. Yang kita dengar, bukan kita tak dengar. Kenyataan Perdana Menteri waktu itu untuk merangsang ekonomi dan sebagainya. Tetapi apabila disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, kita terperanjat. Apabila nama-nama bukan Bumiputera muncul, sama ada yang bertukang kutit ke ataupun dia menjadi wakil syarikat bukan daripada syarikat orang Melayu. Sedangkan Jana Wibawa ni untuk syarikat Bumiputera Melayu. Ini persoalan yang saya masih lagi tak boleh terima apabila melihat nama-nama itu ada dalam pembongkaran yang dilakukan oleh SPRM. Sebab itu saya mengharapkan segeralah dibongkar sesegera mungkin. Kerana saya yakin banyak lagi. Saudara, saya nak bagi tahu saya dapatan saya ada juga yang melibatkan kontraktor-kontraktor zaman waktu itu negara di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Ismail Sabri. Adanya kelakuan, tindakan yang saya rasalah jenis-jenis tumbuk usuk ni ada saudara. Sebagaimana yang ditulis, saya ada dapatan saya tak boleh dedahkan kerana ini belum lagi disiasat oleh SPRM tentang adanya wang nilai sampai 15 juta dibawa dalam kereta, dipindahkan yang melibatkan seseorang yang mewakili orang tertentu. Dipindahkan wang itu di Publica katanya. Dipindah dari kereta ke kereta 15 juta ringgit. Mak, saya kata besarnya wang. Retinya wang dah tak ada nilai pada mereka apabila melakukan tindakan yang sebegitu. Saudara alias Abdul Latif, tuan punya syarikat Al-Bukhari tak sibuk, orang luar yang sibuk. Ini masalahnya. Saya lihat Tan Sri Syed Mukhtar dia diam aja. Jadi sekarang ni dijadikan isu untuk mengalihkan. Saya yakin ini tujuannya tak lain adalah untuk mengalihkan persoalan Jana Wibawa dan juga pembongkaran demi pembongkaran. Ada lagi saudara, kita tak tengok lagi bagaimana kedudukan Bistari Net. Jangan lupa bagaimana dengan pembelian vaksin.
Saya masih lagi menunggu Dr. Zaliha untuk membentangkan di Parlimen kertas putihnya, iaitu tentang pembelian vaksin. Bukan nilainya sikit saja. Berbila saya nampaklah jumlah wang negara yang digunakan untuk pembelian vaksin berbilion-bilion. Bukan sikit. Kita ni rakyat tengok saja. Dengar saja. Itu keadaannya. Saudara Mak Sepana, doakan yang baik. Jangan izinkan Maha Esa dengan Maha Esa moga ada sinar, ya. Saudara Firdaus, peruntukan 14 bilion setahun untuk Perdana Menteri, adakah benar? Yang ini saya tak dengar cerita saya tak dapat tahu. Bukan peruntukan sebanyak 14 bilion untuk Perdana Menteri, tidak. Saya tak silap saya pun adalah peruntukan Jabatan Perdana Menteri, tapi takkanlah sampai 14 bilion. Wah, 14 bilion tu banyak tu. Bukannya sikit, 14,000 juta. Saudara jangan main-main. Ini bukan sikit-sikit wang rakyat. Saudara kena ingat, di negara kita yang mengamalkan demokrasi, raja berperlembagaan, wang negara nak dipakai 10 sen pun mesti dapat kelulusan di Parlimen. Sebab itu saya menanti Dr. Zaliha segera membentangkan kertas putih di Parlimen berhubung pembelian vaksin yang nilainya, kalau kita dengar mula-mula waktu itu Saudara Khairi Jamaluddin selaku Menteri Sains dan Inovasi, dia bukan Menteri Kesihatan tapi dipertanggungjawabkan untuk membeli vaksin. Kenapa dia bukan Menteri Kesihatan? Menteri Kesihatan waktu itu Datuk Adham Baba. Jumlah awalnya 5 bilion. Dan hari ini saudara sudah pun terdengar banyaknya vaksin-vaksin yang tidak lagi boleh diguna pakai. Luput tarikh, luput cara. Saya dah bercakap. Jangan kata saya tak cakap. Saya dah bagi tahu, menurut kenyataan, pembekal-pembekal vaksin ini, setiap vaksin ini perlu disimpan di bawah tempat yang mempunyai kesejukan lebih 70 darjah Celsius di bawah tahap beku. Kalau tidak, vaksin itu tak boleh diguna pakai. Dan hari ini, tak silap saya dah masuk lebih kurang 4 juta vaksin yang tak boleh digunakan. Bukankah ini menghabiskan wang negara? Ini yang kita harap supaya Datuk Zaliha segeralah membentangkan. Jadi sebenarnya dana wibawa ini is the tips of the iceberg, saudara. Tak payahlah nak cerita tentang Yayasan Al-Bukhari lah. Tak perlu. Itu benda je soal cukai, soal hasil dalam negeri. Kalau nak ikutkan cukai, zaman Datuk Seri Najib dulu, Dr. Mahathir dan keluarganya pun sepatutnya dikenakan cukai yang tinggi. Tapi Datuk Seri Najib tidaklah mengambil tindakan sebegitu. Tetapi bila orang lain jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib, anak beranak kena berbilion-bilion nak kena bayar cukai. Itulah berbezanya, saudara. Dan sekarang ni, bila kerajaan yang baru yang bentuk, saya melihat bahawa pembongkaran demi pembongkaran akan berlaku. Saya nak cakap lebih tak boleh, saudara. Bulan puasa begini, nak tuduh orang itu, tuduh ini. Tapi kita yakinlah, saudara. Bilion-bilion, saudara, Tok Putih. Betul. Bukan sikit. Jumlah wang yang digunakan bukan sedikit. Berbilion-bilion. Kita ni sekarang ni susah nak dapat gaji. Poket semakin kempis. Sebab itu harga barang tak boleh nak dikawal. Sebab kita dalam keadaan yang susah. Tambah-tambah macam nak raya sekarang ni. Tunggulah kalau ada pengumuman. Bila ada pengumuman kata boleh dapat RM700, legalah kita sikit. Apakah nilai? Kita cuma RM700? Cuma RM1,000? Bagi bantuan RM1,000 ataupun RM2,000? Adakah itu saja? Sedangkan mereka mengaut keberuntungan berbilion-bilion ringgit. Saudara Fairuz Kamarudin, bila SPRM nak ambil tindakan ke atas Ismail Sabri? Apa pula tu? Ada mesej dia ajak main-main pelana. Saya tak tahu secara Fairuz yang itu. Saya hanya boleh melapaskan, menjelaskan apabila tindakan diambil, baru saya boleh memberi penjelasan secara. Lebih daripada itu, saya tak boleh mendahului Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atau pihak penguasa. Memang saya dapatan saya banyak, ramai lagi yang sedang disiasat. Tapi siasatan itu masih belum tuntas. Itu yang dapatan saya. Siasatan masih berjalan. Yang kita lihat masih lagi berkelibut tentang ini dana wibawa saya secara. Timbalan Menteri yang ke-15, 14 atau Joseph Kuruk sebagai Timbalan Menteri Sains Teknologi,
dan Inovasi juga dalam keadaan yang sepi. Yang Berhormat Puan Aiman Atirah, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita bersama dengan Hajah Nancy Shukri. Saya nampak kementerian ini alhamdulillah bergerak untuk menyantuni warga kita yang di luar bandar, yang miskin dan sebagainya. Senator Hajah Fauziah Saleh selaku Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, saya mintalah bantulah saudara Salahuddin Ayub yang saya rasa masih lagi mencari rentak, dan hari ini barang-barang keperluan masih lagi tidak nampak tanda-tanda pengurangan. Malahan apa yang berlaku di Terengganu, Datuk Fauziah kena lihat bagaimana bekalan telur tak ada. Saya khawatir nanti kalau tak ada bekalan bahan makanan, itu keadaannya. Tuah dia kata Kak Limah bel negara demam lagi ke? Tak tahulah saya, saudara. Saudara Ram Kapasing nampaknya peguam, dia bersama dengan Datuk Azalina sedang menggarap beberapa perubahan yang bakal dilakukan. Datuk Seri Huang Tiong Si, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, tak tahu. Yang saya tahu hari ini saudara Nek Nazmi sudah pun berangkat ke luar negara di Amerika untuk menghadiri sidang Climate Dunia. Kita tunggulah, saudara. Begitu juga dengan Puan Saraswati, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Beliau dilantik sebagai senator, dan Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga macam saya katakan semalam dalam keadaan yang belum lagi tuntas. Datuk Muhammad Alamin, Timbalan Menteri Luar Negeri, ini memang peranan lah, tapi beliau tak ada pula kenatannya. Tetapi saya lihat pergerakan negara kita dengan negara-negara luar nampaknya disantuni dengan baik. Begitu juga dengan Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, seharusnya membantulah Fahmi Fadzil, yang kita menanti apakah yang santunan yang akan dilakukan oleh Fahmi Fadzil. Sebab selaku Menteri Komunikasi, beliau harus menjelaskan kepada rakyat lebih-lebih lagi tentang apa yang dimaksudkan dengan masyarakat madani dan sebagainya. Saya tengok ada 27 Timbalan Menteri. Itu Timbalan Menteri Pendidikan, itu Puan Lim Hui Ying juga tak dengar suara. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, alhamdulillah berperanan, itu Adam Adli yang menyantuni warga sukan kita. Begitu juga Tuan Mustafa Mak Yunus, Timbalan Menteri Sumber Manusia juga tak tahulah apa nak jadi dengan kementerian ini. Kita mengharapkan agar dikaji segera soal-soal berhubung dengan tangga gaji pekerja, yang kita harapkan gaji minima bila mau dilaksanakan. Tuan Luka Nisman Awang Sauni selaku Timbalan Menteri Kesihatan kadang-kadang hilang daripada radar. Begitu juga Datuk Ugah Anak Kumbung, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Haiwan Sabah, juga hilang daripada radar. Saya terpaksa nyatakan begini, saudara, inilah performan yang ada pada kalangan timbalan-timbalan menteri yang dilantik. Dia berbeza zaman dulu, saudara. Dulu timbalan menteri pun lihat bersemangat, tapi sekarang tak tahulah. Saudara Harusani sibuk Terengganu, esko dia sombong, biarlah dia cari tu sendiri. Saya tak mau begitu, saudara. Warga di Terengganu, bulan-bulan puasa begini, kita wajar menyantuni semua, saudara. Tahu kan dah, Mengu Rahmah tu cara terbaik usaha menteri. Bila dah murah, pembangkang pula hina. Itu masalahnya. Itu keadaannya sekarang ni, saudara. Sebab itu saya katakan, dalam bulan-bulan puasa ni, sudah-sudahlah kita berbalas sama sendiri. Mitaiji tak